kekalkan keharmonian perpaduan masyarakat berbilang bangsa. $1.8 bilion panggilan skam disekat dari 2017 hingga 2022. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Ahad 22 Januari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, itu tadi kemeriahan Tahun Baru Cina yang disambut masyarakat berbilang bangsa seluruh negara. Di Ibu Negara, Perdana Menteri hadir ke sambutan Tahun Baru Cina. Anjuran Dewan Masyarakat Cina Kuala Lumpur dan Selangor, KLS-CAH. Ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut lebih 800 rakyat diiringi persembahan tarian singa. Turut hadir Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chan Lee Kang. Majlis dimeriahkan dengan acara menggaul Yisang. Perdana Menteri berkesempatan melengkapkan lakaran bertulis reformasi menggunakan kaligrafi Cina. Beliau turut menerima cenderahati kaligrafi tertera Perkataan Malaysia Madani. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan keutuhan perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai latar belakang di Malaysia perlu dikekalkan. Ia kunci bagi menarik pelaburan bernilai tinggi, seterusnya mengangkat ekonomi negara. Saya optimis, I'm hopeful, insya-Allah God willing, kita boleh terus mantap perpaduan kita dan angkat ekonomi dan negara kita. Kerana Malaysia ini punyai kapasiti yang sangat baik. Ya. Sekarang ini, dalam sebulan ini saya lihat bukan saja dari negara China, dari Eropah, dari Amerika, dari India, Australia, itu minat mula tertumpu ke Malaysia. Dan tentunya kalau negara China, itu kerana ekonominya besar, dia jiran, dan tentunya kita berikan perhatian supaya Malaysia kekal sebagai tarikan pelaburan penting di ASEAN dan di rantau ini. Perpaduan yang mantap juga jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dan meraih sebanyak-banyak kejayaan. Buktinya, sebahagian isu berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 berjaya diselesaikan, hasil semangat perpaduan ditonjolkan semua pihak terlibat. Perdana Menteri berkata ini termasuk perkara berkaitan kuasa meluluskan projek bawah RM50 juta kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Kemudian yang seperti umpamanya wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, itu tertangguh lama, jadi saya dah luluskan. Kemudian ketiga, soal peruntukan ada dalam perjanjian itu, peruntukan setiap tahunan. Selama ini Sarawak dapat 16 juta. Jadi bagi dia tak menusabah lah semangat perbelanjaan. Oleh itu kita buat ada beberapa format peraturan yang meningkatkan sekarang pada RM300 juta setahun. Itu tertakluk kepada beberapa perincian perjanjian.
Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan perpaduan pimpinannya akan terus meningkatkan integriti dengan menolak rasuah dan salah guna kuasa yang boleh merencatkan usaha membangun Malaysia Madani. Pertama, mesti good governance. Good governance maknanya apa? Mesti rule of law. Good governance apa? Mesti bersih dari corruption, rasuah. Ya. Malaysia ini negeri kaya, kemampuan banyak. Tetapi kalau pimpinannya itu dengan cara lama, semua mau kaya, negeri rosak. Sebab itu saya ucap terima kasih kerana pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan, sama dalam Pakatan Harapan dulunya dan sekarang Barisan Nasional, GPS, GRS sama. Terdahulu, Perdana Menteri memenuhi undangan ke Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2023 anjuran MCA. Majlis berlangsung di Wisma MCA Ibu Negara. Datuk Seri Anwar bersama isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba pukul 9.27 pagi. Mereka disambut Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan ribuan rakyat pelbagai kaum. Majlis bermula dengan acara tradisi menggaul Yisang disusuli persembahan istimewa masyarakat Tionghoa. Saya telah 25 tahun masuk ke gedung MCA dan saya gembira ramai kawan-kawan lama saya jumpa dan saya ucap Tohi Pak Choi. MCA itu dalam rangka persahabatan lama, tapi yang bagusnya kita tidak pernah putus persahabatan. Walaupun perbezaan parti dan perbezaan pandangan dari masa ke semasa. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Saudara, pada majlis berkenaan, Perdana Menteri mengambil peluang bertukar pandangan dengan Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Fokusnya tertumpu kepada usaha membantu rakyat dan memacu pembangunan negara dalam situasi ekonomi yang mencabar. Jadi sekarang ni ada ruang dan nampak kita bukan saja kemesraan tapi nampak satu haluan dalam banyak pandangan dan isu, dan saya banyak bincang juga dengan Presiden MCA Wee Ka Siong dan nampak kita tumpu pembangunan dan ekonomi Malaysia. Perang dagang antara US dengan China merupakan satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia juga. Kita tidak terkesan daripada isu global dan banyak lagi perkara kita lihat, keadaan inflasi, bagaimana kita nak menarik lebih ramai orang datang melabur. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha pengukuhan perpaduan perlu jadi fokus semua pihak bagi memastikan kejayaan agenda pemulihan negara dalam fasa peralihan ke endemik. Saya mengharapkan perpaduan lebih erat terjalin di antara semua bangsa di Malaysia. Di bawah kerajaan perpaduan ini, kita harus menerima hakikat bahawa Malaysia harus dibangunkan semula dengan situasi ekonomi post-pandemik yang agak sukar tetapi tidak mustahil untuk kita lakukannya jika kita mempunyai kesatu paduan sebagai sebuah negara bangsa di Malaysia ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pula mahu konsep Malaysia Madani yang diperkenal Kerajaan Perpaduan benar-benar dihayati setiap kelompok masyarakat demi kemakmuran dan kemajuan negara. Asasnya ialah kita kena bersatu padu. Bila kita bersatu, baru kita akan dapat memfokuskan pada perencanaan untuk membangunkan negara, sama ada dalam sudut ekonomi, membantu rakyat dan kurangkan berpolitik, lebih kuat bekerja. Less talk tapi kerja lebih kuat. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP di Kuching. Hadir sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan timbalannya Datuk Seri Dr. Sim Kui Han.
Tarian Singa antara acara utama sambutan Tahun Baru Cina. Seni tarinya mengandungi elemen-elemen tertentu dan mencabar penari bagi mempersembahkan tarian yang lincah dan menarik. Wartawan Muhammad Najib Mansur ada laporannya. Selepas 2 tahun berehat akibat pandemik COVID-19, Singa dan Naga kembali beraksi memeriahkan sambutan Tahun Baharu Cina. Berasal dari tanah besar Cina, tarian ini mendapat sentuhan unik di Malaysia dengan gabungan persembahan artistik. Lion dance. Pasal yang ni dia akan ada 5,000 tahun punya dia punya sejarah lah, macam tu lah. So kita akan nak buat yang itu kira macam benda yang tak baik kita buang dia pergi, angkat benda yang baik masuk tahun yang baik ni, masuk tahun baru lah. Setiap atur langkah yang disusun menjadi elemen penting bagi seseorang jurulatihnya agar menjadi tarikan setiap penonton yang menyaksikan. Tarian Singa atau Wuxi dalam bahasa Mandarin dipercayai membawa tuah kepada mereka jika persembahan itu diadakan di kediaman atau premis-premis perniagaan. Basic kungfu dan macam mana kita nak merasai kita sebagai pemain singa. So bila kita menari, kita harus dapat feel singa tu sendiri, macam mana reaksi singa tu bila kita berdepan dengan orang dan dengan public. So perlukan pengalaman dan banyak latihan. Diiringi paluan gendang dan gong serta lagaan simbal, penari-penari di sebalik kostum singa dan naga menunjukkan ketangkasan melakukan pelbagai aksi. Aksi-aksi penari memerlukan mereka saling berkomunikasi dan masing-masing perlu tahu langkah dan strategi tarian. Dari kecil kan kita tengok yang dewasa-dewasa mainkan. So kita pun akan main-main, ambil mak punya kursi ke apa atas kepala kan, main-main satu rumah. So lucky for me, I dapat join bila I 12 tahun. So sampai sekarang lah I tengah main line dance juga, and it's very interesting. Actually tak susah. Simbolik tarian ini memerlukan kerjasama penari agar pergerakan seiring dan saling memahami, dan akhirnya mempersembahkan tarian yang harmoni dan juga memukau penonton. Muhammad Najib Mansur, RTM. Sementara itu, dalam kemerahan menyambut Tahun Baru Cina, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil meminta masyarakat sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan dalam talian. Jelas beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Digital Malaysia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyekat 1.8 bilion panggilan scam dari 2017 hingga tahun lalu. Manakala sejak 2018 pula 300 juta scam menerusi SMS berjaya dikekang. Namun kes penipuan seumpamanya masih berlaku termasuk pada musim perayaan. Sekiranya anda mendapat apa-apa tawaran sama ada kerja ataupun perkhidmatan, tolong buat pengesahan sebelum kita terpedaya oleh scammer-scammer ini. If it sounds too good to be true, it probably is. Dan buat laporan polis, call 997 segera supaya kita boleh bantu. Ujar beliau lagi, terdapat pelbagai jenis penipuan ketika ini dan ia bukan mudah untuk ditangani kerana apabila sesuatu modus operandi dapat dikesan, akan muncul pula jenis penipuan baharu. Fahmi berkata demikian selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka MCA di Wisma MCA Ibu Negara. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Steven Sim Chee Kiong, selaku Timbalan Menteri Kewangan Malaysia, ingin mengambil kesempatan ini
untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina Gong Xi Fa Cai kepada seluruh masyarakat Cina yang akan menyambut perayaan pada tahun Arnab ini. Saya dan seluruh warga Kementerian Kewangan berjanji kami akan berusaha sedaya upaya kami untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan kewangan yang kukuh dan ditakbir dengan urus takbir baik demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Saya berharap tahun ini bukan saja membawa tuah dan berkat, malah rasa harmoni dan rasa aman di kalangan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Marilah kita sama-sama eratkan perpaduan dan jangan lupa sentiasa berwaspada kepada ancaman COVID-19. Sekali lagi, Selamat Tahun Baru Cina Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Ji Xiang Ru Yi. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu amaran yang masih lagi berkuat kuasa. Pada ketika ini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan beberapa negeri di pantai timur dan juga di selatan semenanjung Malaysia. Buat masa kini, amaran masih lagi berkuat kuasa melibatkan di kesemua jajahan di negeri Kelantan, di negeri Terengganu, Pahang dan juga di negeri Johor. Baik, amaran bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga di beberapa daerah di negeri Pahang kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke hari ini, sehingga ke 22 Januari. Tetapi di bahagian selatan Pahang dan juga di negeri Johor, kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke 25 Januari 2023. Selain itu juga bermula pada esok 23 Januari sehingga ke 25 Januari. Amaran hujan berterusan peringkat waspada juga dikeluarkan melibatkan dua negeri di pantai di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, maafkan saya. Melibatkan di kesemua bahagian, melibatkan di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat, Pantai Barat. Hanya di pedalaman sahaja yang tidak dikeluarkan amaran bagi negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak melibatkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, dan amaran ini juga kita jangkakan akan berlanjut sehingga ke 25 sama seperti di negeri Sabah, dan harusnya akan hujan yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baik, sebab itu juga Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lembab gelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan yang melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran, Kondor, Reef North, Reef South, Lalayang dan juga Palawan, kerana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 40 meter. Dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negara laut, aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan kita harapkan kepada anda semua sentiasa peka dan juga cana dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di Perlis. Di Perlis saja buat masa kini tiada hujan yang berlaku, sekadar dalam keadaan mendung sahaja. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya di bahagian pantai barat. Di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti kerana hujan yang berlaku di bahagian pantai timur akan terus memasuki ke negeri di pantai barat dan juga selatan ini. Bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang juga kita jangkakan akan berterusan sehingga ke malam, tetapi intensitinya tidak berapa lebat jika dibandingkan dengan negeri yang berlaku di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini hujan di satu tempat kini sedang berlaku dan ianya lebih tertumpu di bahagian Sandakan, di bahagian Kudat dan juga di bahagian tengah di negeri Sabah. InsyaAllah hujan yang berlaku ini akan berangsur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sarawak, hujan berserta lebat petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian tengah di negeri Sarawak. Yang kita jangkakan ianya akan berlanjutan dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam saja, dan kawasan yang terlibat adalah melibatkan kawasan bahagian Mukah, Bintulu, Sibu, Sarike,
Kapit dan juga di bahagian Miri. Baik, ini sahaja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan Tahun Baru Cina di Sarawak berlangsung meriah dengan mengangkat tradisi rumah terbuka. Fokus dari Bumi Kenyalang itu akan diperincikan Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, Sahih. Yang di Petua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini berkesempatan meluangkan masa di beberapa rumah terbuka Tahun Baru Cina di Kuching. Tun Pehin Sri Taib ditemani isteri Tuan Ragat Kurdi Taib. Kunjungan pertama yang di Petua Negeri ialah di Rumah Penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri Datuk Seri J.C. Fong. Seterusnya, Tun Pehin Sri Taib turut berkesempatan mengunjungi ahli perniagaan Datuk Steve Ng di kediamannya di Jalan Benfield sebelum ke rumah bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Patinggi Josh Chan. Semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak perlu dikekalkan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ini kerana perpaduan yang kuat amat penting untuk menjamin kemajuan dalam sesebuah negara. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap sesuai dengan karakter Arnab iaitu sentiasa bersikap positif, lemah lembut dan keamanan itu, diharap perayaan Tahun Arnab dapat mengeratkan lagi persaudaraan masyarakat yang berbilang kaum dan agama untuk saling hormat menghormati. Premier Sarawak berkata demikian selepas menghadiri sambutan rumah terbuka Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP di Dewan Saati Ibu Pejabat SUPP Kuching. Pada sambutan hari pertama Tahun Baru Cina hari ini, Premier Sarawak dan isteri Puan Sri Jumaani Tun Tuanku Bujang turut mengekalkan tradisi dengan mengunjungi rumah terbuka bersama-sama beberapa barisan pemimpin Kabinet Negeri. Mereka meluangkan masa sekurang-kurangnya sejam beramah mesra pada rumah terbuka kediaman beberapa pemimpin dan ahli perniagaan di sekitar Bandaraya Kuching. Antaranya rumah terbuka kediaman bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Josh Chan, Penasihat Undang-Undang Sarawak Datuk Sri J.C. Fong dan Timbalan Presiden Persatuan Persahabatan Sarawak Cina Datuk Tan Jit Ki. Anak-anak Sarawak yang pulang ke Bumi Kenyalang bagi meraihkan sambutan Tahun Baru Cina kali ini disaran untuk melihat sumbangan yang boleh diberikan kepada Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian juga yakin idea serta kepakaran mereka diperlukan agar Sarawak dapat mencapai kemajuan seperti negara lain. Find out what is happening in Sarawak, help us for the opportunity, help us Sarawak to achieve our mission and vision much earlier. That's why I said, for all the anak-anak Sarawak who are back here, try to see, discuss, explore what are the opportunity they have, what can they contribute, and so that together we build a better Sarawak. Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP di Dewan Saati Ibu Pejabat SUPP Kuching.
Beliau yang juga Presiden SUPP berharap sambutan Tahun Arnab tahun ini akan memberi lebih banyak kemajuan kepada ekonomi dan taraf hidup rakyat juga terus dapat dijaga. We wish everybody, those who are celebrating Chinese New Year, happy Chinese New Year for the year 2023. It's a very big year. We hope we will be very successful this year, and of course, with that success, we like to be prosperous. Wish all Chinese a very happy and prosperous and healthy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua kawan-kawan di sana. Diharapkan tahun ini akan menjadi satu tahun yang lebih baik seperti tahun Arnab. Tahun ini tahun Arnab. So harap semua boleh cerdas dan cegas seperti Arnab dan mencapai kejayaan dalam mana-mana bidang yang diceburi. Selamat Tahun Baru Cina. Semoga tahun ini, tahun Arnab, akan memberi tuah kepada anda semua. Selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambut dan semoga murah rezeki dan mendapat tuah untuk tahun ini. Gong Xi Fa Cai. Dan selamat Tahun Baru Cina. Gong Xi Fa Cai. 祝大家新年快乐，恭喜发财，万事如意。 I would like to wish my friends and family and relatives from the Chinese community a happy Chinese New Year. 恭喜发财，新年快乐。 Happy Chinese New Year of the Rabbits. 恭喜发财，恭喜发财。 Bersua kembali. Meraikan kepelbagaian dalam sambutan perayaan menjadi bukti perpaduan di negara ini terus utuh. Sempena sambutan Tahun Baru Cina hari ini, ikuti laporan yang disediakan Dalini Jupar Ali. Sama seperti perayaan lain di Malaysia, Tahun Baharu Cina merupakan sambutan perayaan terbesar kaum Cina. Ia menjadi wadah penghubung sesama ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan untuk bertemu, merapatkan hubungan sesama mereka. Bagi pengurusi Persatuan Hokian Limbang, David Chua Kien Tien, sambutan TBC kali ini lebih bermakna berbanding sebelum ini. Since 2020, kita dapat because of the COVID. So this is the first year we going to start again lah. Last year but we do but very simple one only lah. Tarian singa sinonim dengan sambutan TBC. Sebelum sambutan, upacara menitik mata singa dibuat untuk menghidupkan singa. 6 tahun mengambil masa untuk memahirkan diri dengan tarian singa. Irvin Saing Chapon, 23 tahun dari Kampung Menuang, amat meminati tarian singa sejak kecil. Walaupun berbangsa Iban, tidak menghalangnya untuk menjadi pemain singa. Semenjak umur saya 11 tahun, 2011. Lepas tu berminatlah bermain dengan lama lah sudah sampai ke tahun ni. Tertarik kerana banyak kawan berminatlah main ni. Turut meminati tarian singa ini, Alvin Bigah, 29 tahun. Belia berbangsa Bisaya, berasal dari kampung Pangkalan Jawa. Bahkan, Alvin boleh bermain instrumen muzik tarian singa. Memang sangat susah lah, tapi mengambil masa yang lama, dah bertahun-tahun lah untuk mempelajari benda macam ni. Tapi dengan kalau wala dengan minat hati memang boleh. Dan sekarang ini kita di bawah kerajaan perpaduan. Mudah-mudahan semua kaum di seluruh negara kita dan khususnya di Parlimen Limbang akan mengeratkan lagi kerjasama kita, perpaduan kita di tahun baru ini dan tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi kita mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina 2023. Hari ini adalah Tahun Baru Cina dan nampaknya perayaan Tahun Baru Cina tahun ini walaupun dalam keadaan sekarang COVID masih orang berhati-hati tapi dah dapat dirayakan secara lebih meriah dan ini membolehkan kita merapatkan hubungan antara kaum di
Limbang ini khususnya lah. Budaya kunjung-mengunjung sempena Tahun Baharu membawa kesepakatan dalam masyarakat. Tunjang kepada perpaduan ini didukung oleh prinsip saling hormat Perindustrian Cina Miri MCCCI menyifatkan keadaan ekonomi agak mencabar tahun ini selepas berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Pengerusinya Ling Cheong Sing berkata ekonomi tahun ini akan melalui peringkat pemulihan serta memerlukan masa untuk pulih. Walau bagaimanapun, Ling Cheong Sing optimis tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada 2 tahun yang lepas dengan terbentuknya kerajaan baharu serta polisi yang ada. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Miri MCCCI di Miri. Sementara itu, sambutan rumah terbuka tersebut dimeriahkan dengan persembahan tarian singa. Selain masyarakat Cina, penduduk Miri yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum juga turut hadir memeriahkan suasana sambutan Tahun Baharu Cina kali ini. Turut hadir Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man, Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof, Ketua Polis Daerah Miri SCP Alex Senaga Cabu, ketua-ketua masyarakat serta ketua-ketua kaum di sekitar Miri. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Sinyin Kuai Le. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Sabah diraih lebih meriah. Butirannya terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Sahih. Sambutan Tahun Baru Cina kali ini lebih meriah apabila masyarakat Tionghoa di negeri ini dapat meraihkannya tanpa prosedur operasi standard berbanding 2 tahun lalu ketika pandemik COVID-19 melanda. Malah Tahun Arnab kali ini melambangkan titik permulaan baharu dalam kehidupan. Pengurusi Persatuan Dong Lian Zon Kota Kinabalu Sabah, Dexter Lim berkata, peluang ini dapat dimanfaatkan bersama keluarga. Tahun 2023, selepas pandemik COVID, kerajaan sudah melonggarkan langkah-langkah SOP. So, salah satu kami dapat keluar bersama-sama dengan keluarga. Dengan itu, ahli keluarga kami juga memilih untuk merayakan hari perayaan Tahun Baru Cina hari pertama ini di salah satu restoran. So this year the gathering lagi besar lah daripada yang last year, yang time SOP besar that, and we get to gather with the family who is further from our country. We get together around again. Perbezaan pada tahun ini special lah sebab kami boleh jumpa keluarga yang dari jauh, sebab sebelum tahun sebelum ni COVID kan, jadi tidak dapat jumpa lah selama 2 tahun begitu. Jadi di tahun special lah boleh together sebuah lah. Mereka berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu disandarkan sambutan Tahun Baharu Cina diraih secara sederhana tetapi meriah. Walaupun cuaca hujan pada sebelah pagi, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk menyempurnakan upacara sembahyang di tokong sekitar daerah itu. Kita harapkan pada tahun ini dapat membawa lebih banyak lagi kemakmuran, lebih banyak rezeki. Dari pihak Temple Puji Se, kita ucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina Arnab ini dan semoga semuanya sihat, mendapat rezeki dan kongsi facai. Memang banyak orang sikitlah hari tahun ini, ya. Memang banyak orang sikitlah tahun ini daripada yang tahun lalu. Sama-sama lah satu keluarga. Meriah bersama ya. Mungkin boleh maju sikitlah daripada tahun lalu ya. Semua majulah negara ya. Semua gembira-gembira lah ya.
Selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Memang semua meriah, family pun meriah, semua balik sini, kawan-kawan semua pun ada, open house pun ada semua. Jadi yang paling penting sekarang itu singa-singa pun banyak sudah sekarang. Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Semoga dimurahkan rezeki, semoga kesihatan dijaga, 身体健康，万事如意，心想事成。 Sementara itu, sambutan Tahun Baru Cina di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan dan Parlimen Sipitang disambut meriah dengan menekankan konsep perpaduan. Malah sambutan turut dimeriahkan dengan kehadiran pemimpin setempat. Sabah ini memang tidak asing. Memang kita hidup dalam keadaan yang cukup aman dan damai. Kita dapat sambut bersama-sama. Dan buktinya kehadiran hari ini bukan sekadar suku kaum Tionghoa, tetapi juga suku kaum lain dan juga dengan pelbagai anutan agama datang untuk sama-sama menyemarakkan program sambutan Tahun Baru Cina ini. Orang bilang nih tahun Arnab adalah satu tahun yang begitu baik, jadi kita akan sambut bersama-sama sesuai dengan sekarang ini adalah keluarga Madani. Kerajaan memperkenalkan keluarga Madani, jadi inilah salah satu orang bilang nih platform untuk kita menyatukan kaum-kaum yang ada di sini. Sudah tentu dalam perayaan ini kita dapat mengikatkan silaturahim. Sebagaimana kita amalkan bahwa apa juga perayaan kita anjurkan kita bersama-sama merayakan sama ada Tahun Baru Cina, Christmas dan juga Hari Raya Idul Fitri, dan kita boleh duduk semeja makan bersama-sama dan sama-sama merayakan. Inilah salah satu perpaduan yang kita pupuk kepada generasi muda. Untuk maklumannya, sejak dari ibu bapa saya lagi, memang kami telah amalkan lah. Memang semua kaum, semua orang kampung, tidak mengira kaum, kita akan jemput bersama-sama untuk merayakan pesta Tahun Baru Cina ini. Bersama-sama dengan kami lah, dalam satu keluarga yang besar. Dan juga dalam keluarga kami sendiri, kami adalah dalam masyarakat majemuk. 3 jalan utama di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian akan dinaik taraf melibatkan Jalan Tengkurus Lahanas yang kini dalam pembinaan, Jalan Sayap Bansulit serta Jalan Podos Taginambur yang kini dalam proses pelantikan kontraktor. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, keperluan menaik taraf jalan perhubungan merupakan isu yang paling banyak diutarakan rakyat di kawasan itu. Inilah aduan yang paling banyak, iaitu jalan-jalan raya yang masih bermasalah dan perlu diturap ataupun dinaik taraf. Sebahagian besar di Kedamaian ini masih dalam keadaan jalan tanah ataupun jalan gravel road, dan ini saya sedang fight dan saya sedang minta berusaha untuk mendapatkan perhatian dan tindakan daripada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Beliau berkata demikian kepada media di Kota Belud. Datuk Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian turut berkata kawasan tersebut juga merupakan salah satu pusat pelancongan. Justru kemudahan infrastruktur seperti jalan raya perlu dipertingkatkan agar mendapat maklum balas yang positif daripada pelancong dan pengunjung. Peruntukan RM1 bilion bagi menaik taraf prasarana Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan CIQS di sepadan Sabah dan Sarawak dilihat sebagai satu langkah tepat dalam meningkatkan keupayaan CIQS. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik menyifatkan peruntukan berkenaan amat diperlukan bagi meningkatkan perhubungan jalan raya. Jelasnya ia sekaligus dapat merancakkan lagi pertumbuhan sosioekonomi di kawasan sempadan seperti di Bantul Pagalungan Nabawan dan Serudong Kalabakan. Dengan adanya peruntukan diberikan sebanyak 1 bilion ini dapat memberi kemudahan dan menaik taraf pembinaan jalan-jalan raya di kawasan negara kita ini, Malaysia, Sabah dan Sarawak, yang mana bersempadan dengan Indonesia. Beliau menyatakan perkara itu kepada media di Keningau. Katanya kerajaan negeri amat menghargai usaha kerajaan pusat dalam memastikan pembangunan luar bandar di Sabah terus menjadi agenda utama.
Dalam majlis berasingan, Datuk Robert yang juga wakil rakyat Bingkor turut merasmikan gelanggang bola tampar, tandas awam Bandukan dan gotong royong kawasan pusat rekreasi Taman Awam Bandukan Bingkor serta merasmikan gerai bunga floristika di Dewan Arkad Keningau. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Saya mewakili tim berita RTM Sabah mengucapkan selamat Tahun Baharu Cina. Dan berita seterusnya kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam. Kreativiti menghias kediaman sebenar Tahun Baru Cina antara pengisian lintas langsung dari Selangor. Terus saja bersama penyampainya Samsia Samsi. Baik Sahih, bagi memeriahkan suasana sambutan Tahun Baru Cina, lazimnya rumah dihias bagi menaikkan seri perayaan. Di Selangor, masih terdapat komuniti Cina yang menggunakan daya kreativiti sendiri dalam mencantikkan kawasan sekitar dan kediaman. Ia memerlukan kerjasama kejiranan untuk hasil yang memuaskan. Ashraf Zuhairi berkunjung ke Kampung Baru Seri Kembangan, Selangor untuk menikmati suasana itu. Mengikut kalender lunar, perayaan Tahun Baharu Cina tahun ini merupakan Tahun Arnab. Ia membawa erti kemakmuran diserikan dengan arca Arnab yang dibuat oleh penduduk setempat. Baik, anda dapat lihat di belakang saya ini adalah merupakan arca Arnab di mana penduduk di Kampung Baru Seri Kembangan ini bersama-sama menggembleng tenaga untuk menyiapkan arca Arnab ini yang memakan masa kira-kira sebulan. Cantik kan? Idea ini direalisasikan oleh 8 sukarelawan tempatan yang turut membina arca Arnab. Lepas dia orang kerja, dia orang datang untuk menjalankan ini dia orang punya tugas. Memang kita respect pada dia orang lah sebab dia orang volunteer untuk nak buat ni hiasan. Dia orang yang bagi idea, dia orang ambil masa untuk berbincang. Masa buat pun tengok dia semasa itu kalau tak puas hati dia orang akan ubahkan dia punya idea. Selain pembuatan arca Arnab yang kreatif ini, penduduk juga tidak ketinggalan mencantikkan dan menghias rumah dengan hiasan buatan sendiri. Antaranya pembuatan pokok mehwa atau plum blossom, singa dan juga ampau tradisional yang mengimbau kenangan sambutan Tahun Baharu Cina suatu ketika dahulu. Tidak ketinggalan pembuatan origami Arnab bagi meraihkan tema tahun ini. Bak bumso kan kita buat startkan bulan November. Kita nak buat guna 2 bulan. Ya, nak buat satu-satu tekelik-tekelik. Kita untuk guna tu ugan. Satu-satu bunga buat. Ya. Angpau kita lipat duit dalam kan. Pun buat sendiri punya. Kita guna tu kertas merah punya lah. Ya, kita lipat-lipat untuk buat angpau. Gong Si Fa Chai, Sinian Kuala, selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Ashraf Zuhairi, RTM. Rakyat Selangor menyambut baik program jualan Ehsan Rakyat JER yang menawarkan pelbagai barangan asas pada harga murah. Program yang sepatutnya berakhir awal Disember tahun lalu telah dilanjutkan sehingga Mac ini berikutan sambutan menggalakkan masyarakat. Berlangsung di Padang Rakyat Jalan Kebun Shah Alam, pengunjung yang ditemui mahu program JER diteruskan dan diperbanyakkan lagi bagi menepani masalah kenaikan harga barang. Bolehlah, murah lah. Kita yang kat rumah, suri rumah ni selesa dengan harga yang macam ni kan. Itu je lah. Rasa perlu diteruskan tak? Perlu diteruskan. Saya sokong. Alhamdulillah macam ni. Kalau setiap minggu ada okey. Okey. Harga macam mana harga? Harga okey, alhamdulillah bagus. Perlu diteruskan tak? Ya? Perlu diteruskan tak? Boleh. Kalau boleh diteruskan. Setiap minggu boleh buat. Adun Sungai Kandis yang juga Esko Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Mukhni berkata ini merupakan lokasi kelima diadakan di Dun Sungai Kandis.
InsyaAllah kita akan teruskan setiap minggu dengan jadual-jadual yang kita telah susun untuk kawasan kampung, bandar, bagi memastikan setiap rakyat. Sebelum ni di Kampung Sungai Kandis, di Bandar Putra, di Saman Seri Andalas dan juga ini di kawasan Kampung Jalan Kebun. Program Kendalian Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS itu antara lain menawarkan ayam standard pada harga RM10 seekor, daging pejal segar RM10 per pack dan telur ayam grade B RM10 sepapan. Lembaga Zakat Selangor LZS merancang membuka 2 lagi pusat inovasi dan pembelajaran Al-Biruni khusus untuk kanak-kanak asnaf serta miskin bandar di negeri Selangor. LZS menyasarkan penubuhan 1 pusat Al-Biruni Zakat Selangor bagi tahun ini dan 1 lagi pada tahun 2024. Ketua Pegawai Korporat dan Projek Khas LZS Arifah Arifin berkata usaha tersebut bagi memperkasa pendidikan dalam kalangan mereka sekaligus mengurangkan masalah sosial. Jadi tempat yang kita ada perancangan yang kita sedang mengkaji di PPRT di Ampang, di Seringit, Selayang, PPRT di Selayang baru tu dan juga satu lagi di Kajang. So insyaAllah dalam tahun ni kita akan buka lagi, tahun depan insyaAllah lagi 1. So 1 tahun 1 buat masa ni. Sekarang kita ada 3, so 5 memang dalam perancangan. Tapi Al-Biruni ni memang kita khususkan untuk kemiskinan bandar. Sebab banyak budak-budak asnaf di bandar memang keciciran. Mereka dah darjah 6 pun tak boleh membaca. Al-Biruni Zakat Selangor merupakan projek perintis LZS di bawah program pembangunan kanak-kanak miskin bandar sebagai langkah untuk menyantuni masyarakat miskin bandar. Tambah Arifah, Al-Biruni Zakat Selangor kini beroperasi di PPR Desa Mentari, Tanjung Karang dan Pansapuri Enggang, Bandar Kinrara, Puchong bagi membantu anak-anak asnaf yang tercicir dalam pelajaran. Beliau berkata demikian selepas melawat Pusat Inovasi dan Pembelajaran Al-Biruni PPR Desa Mentari, Petaling Jaya. Sekian paparan berita dari Selangor. Kembali bersama Sahi. Silakan. Terima kasih, Sam. Hoki Piala Dunia 2023, laluan getir dilihat menanti The Speedy Tigers malam ini. Namun, Malaysia dilihat mempunyai kelebihan untuk melakar kejutan menewaskan Sepanyol selepas mudah menewaskan Chile dan New Zealand sebelum ini. Sekaligus menempah tiket ke perlawanan suku akhir Piala Dunia 2023. Berdasarkan rekod pertemuan Malaysia menentang Sepanyol sebelum ini, The Speedy Tigers pernah tewas di tangan Sepanyol 3-4 pada 2019. Namun itu semua tidak boleh dijadikan kayu ukur buat Malaysia dalam kejohanan ini. Ini kerana pasukan Malaysia yang akan bermain di pusingan crossover petang ini mempunyai barisan pemain yang baru dan penuh motivasi. Malaysia dilihat mempunyai penyerang muda lincah di bahagian tengah, Syahmi Irfan Suhaimi, disusuli 2 pemain yang bijak menukat taktikal ketika menyerang, Razi Rahim dan Nur Syafiq Sumantri. Pemain senior Mio Muhammad Azwan Hassan yang sering membuat larian pantas juga dilihat sering membuatkan pertahanan lawan bocor. Skuad Arul juga mempunyai pakar pukulan penalti dalam pembikinan Najmi Farizal Jazlan yang dilihat mampu merobek gawang pasukan di ranking 9 dunia itu. Sambutan Tahun Baru Cina kali ini disambut meriah oleh pelbagai latar belakang menepati konsep Malaysia Madani yang menekankan keharmonian dalam perpaduan kaum. Menurut Exco Perpaduan, Penerangan dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan, Chu Ken Hua berkata sambutan perayaan ini merupakan tunjang bagi mengukuhkan perpaduan kaum serta menonjolkan keunikan Malaysia di persada dunia. Ini adalah menjadi kebanggaan kita di seluruh mata dunia. Kita kena sama-sama mempertahankan keunikan ini supaya keharmonian
makmuran dan muhibah ini, keadaan muhibah ini dapat dipertahankan supaya Malaysia ini boleh terus hidup ataupun terus maju ke depan dengan kepelbagaian budaya dalam negara kita. Ini kita COVID sudah berhenti 2-3 tahun. Start kita tiap-tiap tahun punya last day ramai orang datang. Semalam pun ada 2,000 lebih orang. So kita every New Year kita akan buat tenlong. Itu kasih buat cantik lah. Ramai orang mau sampai. Ini tahun pun ada special sikit. Ini China punya orang ala separuh ala datang. So saya harap tahun baru di China ini saya boleh pekerjaan lebih bagus, lepas tu keluarga semua dan kawan-kawan semua itu badan sihat dan negara boleh lagi berkembang maju lah. RM200,000 diperuntuk Kerajaan Negeri Johor bagi Festival Perarakan Chingay 2023 yang bakal disambut secara besar-besaran bulan depan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata dana yang disalur bukti komitmen menyokong aktiviti dilaksana masyarakat berbilang bangsa di negeri itu termasuk Tionghoa. Kita bantu tidak mengikut warna kulit. Kita tidak bantu dengan darjat ataupun keturunan. We are colorblind when it comes to helping the people of Johor. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra sempena Tahun Baru Cina, Anjuran Persatuan dan Badan Bukan Kerajaan Tionghoa di Johor Bahru. Konsep perayaan Tahun Baru Cina tahun ini berasaskan Malaysia Madani perlu dikekalkan sebagai teras perpaduan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menegaskan konsep kekeluargaan Madani bersempena Tahun Arnab menunjukkan nilai kejujuran itu amat penting supaya suasana muhibah dan harmoni terus berkekalan. Jelasnya berasaskan Malaysia Madani mengajak rakyat menghindari sebarang sikap yang boleh memecah belahkan hubungan kekeluargaan serta menerima setiap perbezaan itu dengan berlapang dada dan matang. Kerana ini adalah kerjaan perpaduan yang Bapak Menteri baru ini telah melancarkan masyarakat Madani, intipatinya ialah perpaduan kaum dan ini adalah salah satu daripada unsur-unsur atau ciri-ciri masyarakat Madani yang dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kita di Pahang kita laksanakan kerana itu adalah kebaikan untuk semua rakyat negeri Pahang. Beliau berkata demikian selepas hadir di Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di Kampung Jekuh Benta Lipis, Pahang. Sepasang suami isteri orang kurang upaya OKU cekal menguruskan dua anak lelaki yang juga OKU di Kampung Lepan Jaya, Gua Musang, Kelantan. Cik Bah Omar, 47 tahun, mengalami kecacatan jari dan tangan sejak lahir dan suaminya Rosli Yusof, 48 tahun pula, kudung kaki kanan. Tabah menjaga dua daripada 4 anaknya yang tidak boleh berjalan akibat penyakit saraf. Anak kedua mereka, Muhammad Rosnizam, 21 tahun, mengalami penyakit saraf sehingga tidak mampu bergerak sejak 10 tahun lalu. Manakala anak bongsu, Muhammad Syukri Aiman, 10 tahun pula tidak dapat berjalan kerana mengalami penyakit saraf sejak berumur 6 tahun. Katanya kedua-dua anaknya hanya boleh duduk dan tidak mampu berdiri atau berjalan. Dia tak boleh bangun lah. Kita kena akak dia. Kena akak. Nak mandi tu nak pergi mandi lah. Kita kena urus ke dia lah. Urus dia lah. Berok apa lah. Kena pergi lah. Kita kena bawa pergi. Kena bawa pergi lah tanah ni. Atas sekolah pun kita kena pergi. Atas sekolah pun kita lah. Jaga apa. Mana akak tak bekerja lah. Tak bekerja lah. Sepenuh masa jaga anak. Ada pakai pampers kan? Pampers tak pakai lah. Dia boleh wayak sendiri lah. Dia boleh wayak sendiri. Kecil berok tu boleh lah wayak. Kerja berat kan? Tahun saya ni kerja di kilang tu 20 tahun dah saya tak boleh kerja kat. Kena mesin. Mesin di Sungai Cerah kan. Lepas tu kerja buat kampung pun boleh sikit-sikit macam tu lah. Kerja kampung kan. Orang panggil
tebas hutan, kita pergi tebas hutan kan. Lepas tu tanam getah sikit, motong. Sekarang pun getah dah tua dah. Dia tak terbit susu dah. Sekarang ni jadi masalah susah lah sikit. JKM pun dapat, bukan tak dapat kan. Tapi Skoda boleh makan. Mereka bersyukur mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kira-kira RM1,000 sebulan untuk menampung kehidupan. Orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh menghubungi Ros Nizam di talian 017-903-6817 atau melalui akaun bank muamalat miliknya seperti tertera. Tirai Berita Wilayah, dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Selamat Tahun Baru Cina. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.